Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rosmah gagal pulang mengikut jadual. Mahkamah Rayuan kemarin iaitu 2 Disember menangguhkan rayuan Datin Sri Rosmah Mansor untuk menarik balik bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Srizram daripada mengetuai pendakwaan dalam perbicaraan rasuahnya yang dikaitkan dengan projek hibrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit hingga 6 Disember. Mahkamah Rayuan kemudian melaksanakan budi bicaranya untuk tidak mengeluarkan waran tangkap terhadap Rosmah. Panel 3 hakim yang diketuai Datuk Hanifah Fariqullah yang bersidang bersama-sama Datuk M. Gunalan dan Datuk Hashim Hamzah memerintahkan Rosmah hadir Isnin ini. Sebelum itu, Sri Ram menggesa waran tangkap terhadap Rosmah dan pembatalan jaminan selepas beliau gagal pulang ke Malaysia mengikut perintah Mahkamah Tinggi. Menurut perintah Mahkamah Tinggi yang dikeluarkan pada 15 Oktober, Rosmah diperintahkan untuk kembali pada atau sebelum 21 November dan menyerahkan pasportnya sebelum 6 Disember. Kerana pembicaraan rasuah hibrid solarnya ditetapkan untuk disambung semula pada 8 Disember. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi telah membebaskan sementara pasport Rosmah bagi membolehkannya pergi ke Singapura untuk menemani anaknya Noriana Najwa yang baru-baru melahirkan anak keduanya di sebuah hospital swasta di Singapura. Peguam Rosmah diketuai oleh Datuk Jagjit Singh dan Datuk Akbiruddin Abdul Kadir memaklumkan Mahkamah Rayuan melalui surat pada Rabu bahawa anak guam mereka masih di Singapura dan akan pulang ke Malaysia pada 6 Disember. Bagaimanapun, Hakim Hanifah berkata mahkamah hanya menerima salinan perintah Mahkamah Tinggi beberapa minit sebelum prosiding rayuan bermula yang jelas menyatakan Rosmah akan pulang ke Malaysia selewat-lewatnya 21 November. Sementara itu, Sri Ram yang mengetuai pendakwaan membantah bahawa perintah semula jadi yang perlu dibuat ialah waran untuk penahanannya mesti dikeluarkan dan jaminannya mesti dibatalkan. Kita bukan bercakap tentang kanak-kanak, kita bercakap tentang orang dewasa yang tahu apa tugas, liability dan tanggungjawab mereka. Saya tidak mahu kedengaran sukar, tetapi kita perlu berpandukan perintah mahkamah. Jika tidak, ia tidak berbaloi dengan kertas yang ditulis. Jika orang ramai akan mengabaikan perintah mahkamah, maka tidak ada gunanya membuat perintah itu. Satu-satunya poin saya ialah jika perintah itu tidak dipatuhi dan jika ini adalah rakyat biasa, Ahmad bin Abdul, Munyandi atau Ah Chong, adakah ia akan berbeza? Waran tangkap perlu dikeluarkan kerana dia telah ingkar perintah. Saya tidak nampak mengapa ia perlu membuat perbezaan kerana nama yang didakwa ialah Rosmah binti Mansor, tegasnya seperti dipetik dhmarket.com. Jagjit memberitahu panel rayuan bahawa Rosmah tidak pernah terlepas menghadiri prosiding perbicaraan rasuahnya di Mahkamah Tinggi. Beliau berkata ketidakhadiran Rosmah dalam prosiding rayuan pada Khamis itu merupakan satu kekhilafan. Sri Ram terus membantah, katanya undang-undang adalah undang-undang, ia terpakai secara menyeluruh. Jika tidak, orang ramai akan hilang keyakinan. Terdahulu pada 24 September, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah untuk memecat Sri Ram daripada mengetuai pendakwaan serta membatalkan prosiding rasuahnya. Rosmah menghadapi pertuduhan meminta 187.5 juta ringgit dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 6.5 juta ringgit daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin melalui bekas pembantunya, Datuk Rizal Mansor, sebagai ganjaran kerana membantu mendapatkan projek bernilai 1.25 bilion ringgit untuk melengkapkan 369 sekolah di luar Bandar Sarawak dengan tenaga hibrid solar. Beliau akan meneruskan memberi keterangan dalam perbicaraan rasuahnya di hadapan Mahkamah Tinggi pada 8 Disember. Demikian Kerenah bekas First Lady of Malaysia berhadapan dengan perbicaraannya. Agak-agak adakah Ahmad bin Abdul, Munyandi atau Ah Chong akan mendapat layanan yang sama jika gagal hadir di mahkamah? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.